Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, sahibul fadilah, tuan-tuan imam, barisan para jemaah yang dirahmati Allah SWT sekalian. InsyaAllah pada malam ni kita belajar benda berat sikit lah. Jadi walaupun berat, kita buat santai-santai je lah tuan-tuan. Saya memetik buku Aliran Pemikiran Semasa yang disusun oleh Datuk Haji Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak. Buku ini dikeluarkan oleh Jabatan Mufti, dan kita akan bicarakan dalam 2 malam ini sekitar 8 ataupun 9 bab. Tetapi saya akan lompat-lompat je. Setiap bab tu saya dah cari di mana ringkasan-ringkasan dia. Untuk apa? Untuk kita sama-sama meneliti. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kalaulah boleh saya ringkaskan, saya katakan apa yang kita bakal bicarakan ini adalah merupakan antara ancaman-ancaman kepada akidah, kepada agama, kepada jati diri seorang Muslim, seandainya kita tidak mengambil berat tentang apa yang berlaku keliling kelalang kita. Itu sebab kita tak boleh duduk sorang-sorang, kita kena bercampur pada masa yang sama, kita kena mempelbagaikan bahan bacaan pada masa yang sama. Kita juga kena mengetahui tentang ancaman-ancaman yang berada di sekitar kita ini sebagai seorang Muslim. Baik, kita pergi yang pertama. Kita akan membicarakan tentang Syiah, Syiah. Kemudian nanti tentang penggunaan kalimah Allah, yang kedua. Yang ketiga tentang kristianisasi dan dakwah halus. Yang keempat, Islam liberal. Yang kelima, sekularisme. Yang keenam, pluralisme agama. Ketujuh, hak asasi manusia. Kelapan, serangan pemikiran dan proses normalisasi wanita muslimah. Kan? Tak apalah apa yang ada dalam isi kandungan tu, nanti kita tengok sama-sama insya-Allah. Baik. Jom kita tengok sikit-sikit tentang Syiah tuan. Saya tidak berniat untuk membacanya secara penuh buku ni, sebab kalau kita nak baca penuh, raya esok baru habis. Kan? Tak raya kita buatnya. Jadi saya nak ambil sikit-sikit, selebihnya kita kena buat pembacaan sendiri insya-Allah. Baik. Syiah ni tuan-tuan, apa yang dikatakan penyelewengan dalam Syiah? Berikut adalah antara ciri-ciri ajaran Syiah yang bertentangan dengan ajaran dan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Pertama, mereka mengatakan imam adalah maksum. Syiah meyakini bahawa imam-imam adalah maksum. Bukan imam sembahyang ni, imam demo ni, imam demo ni, iaitu terpelihara daripada dosa kecil dan dosa besar, dari peringkat kanak-kanak sehinggalah meninggal dunia. Kedudukan mereka sama seperti nabi-nabi. Pada i'tikad mereka, imam memelihara syariat yang sebagaimana dipercayai oleh orang-orang Syiah. Itu yang pertama. Sedangkan maksum ni Nabi Muhammad SAW seorang je. Okey. Yang kedua, kemunculan Imam Mahdi bersama orang yang telah mati. Golongan Syiah dikehendaki mempercayai bahawa Allah akan menghidupkan semula orang-orang yang telah mati ke dunia ini bersama-sama Imam Mahdi untuk menghukum orang-orang yang telah melakukan kezaliman, seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Aisyah, Muawiyah dan lain-lain. Sedangkan yang mati itu matilah tuan-tuan. Kan? Imam Mahdi turun cara dia lah. Turun dilantik dengan cara dia lah.
Yang ketiga, dalam Syiah ada taqiyah ataupun berpura-pura. Mengikut akidah Syiah, at-taqiyah, al-taqiyah menunjukkan sesuatu yang boleh membahayakan diri atau harta bendanya dengan melahirkan yang bukan hakikatnya yang sebenar. Al-taqiyah ini diamalkan dalam setiap perkara, kecuali dalam masalah arak dan menyapu khuf. Jadi mereka, pada akidah mereka boleh berpura-pura tidak Syiah dan sebagainya, sedangkan mereka itu Syiah. Contohnya begitulah. Okay. Yang keempat, menyanjung Sayyidina Ali secara keterlaluan. Syiah menyanjung Sayyidina Ali secara berlebih-lebihan hingga disamatarafkan dengan Rasulullah SAW. Bahkan dalam beberapa hal Sayyidina Ali dianggap lebih tinggi lagi. Yang seterusnya, menghalalkan nikah mut'ah. Golongan Syiah menghalalkan nikah mut'ah. Perkara ini dinyatakan dalam kitab mereka oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Hussein. Nikah secara kontrak, kan, 2 minggu, berapa minggu kemudian. Ini kadang-kadang diamalkan oleh pelajar-pelajar di pusat pengajian tinggi dan sebagainya. Saya ni sekadar nak buka jalan je. Selebihnya perlu ada bacaan sendiri, perlu pergi mengaji sendiri, perlu membaca, perlu mengetahui. Sebab kalau tanpa asas-asas yang penting dalam penyelewengan agama ini, maka ramai tuan-tuan, anak-anak remaja dan sebagainya menjadi, orang kata apa, sasaran. Kadang-kadang mereka ni tuan-tuan nampak alim je, warak je pun, elok je pun, akhlak okey je, kan. Kemudian cerita pula tentang agama, membolehkan nikah dan sebagainya. Orang perempuan dia percayalah sebab nampak orang baik, kan, nampak orang macam baik. Tetapi akhirnya diperlakukan sebagai entah apa-apa je, kan. Kita pun mana kita rela kalau anak-anak kita, kan, diperlakukan begitu. Nikah mut'ah, kejap orang ni, sekejap kontrak dengan orang ni, kejap kontrak orang ni. Seterusnya, mereka menambah syahadah. Golongan Syiah menambah nama Sayyidina Ali dalam syahadah selepas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di dalam kitab ni ada dituliskan nama kitab yang disebut terdapat perkara tersebut. Okey. Seterusnya, mereka menolak hadis yang diriwayatkan oleh ahli sunnah wal jamaah, sekalipun hadis itu mutawatir. Golongan Syiah juga menolak semua hadis yang diriwayatkan oleh golongan ahli sunnah wal jamaah, walaupun hadis itu sampai kepada darjat mutawatir. Mereka berpegang kepada hadis yang diriwayatkan oleh ahli bait sahaja. Pegangan ini disebut di dalam kitab mereka, adalah sebut kitab sini ditulis oleh Muhammad Al-Husain Ali Al-Kashif. Okey. Itu sebab juga kita, tuan-tuan, paling tidak kita mengetahuilah asas-asas agama kita ni. Selain daripada fiqahnya, akidahnya, tentang hadis yang sikit-sikit ni kita kena tahu. Contohnya dalam kitab hadis 40 Imam Nawawi tu, kan, di situ ada diterangkan macam mana yang dikatakan hadis mutawatir itu, hadis itu sampai peringkat mutawatir, bagaimana yang dikatakan hadis sahih, kan, hadis hasan. Jadi kalau kita tahu benda-benda macam ni, asas-asas sedikit-sedikit, okeylah untuk buat bekal kita berjalan dalam keadaan yang makin kelabu ini. Seterusnya, mereka menolak ijma' ulama. Golongan Syiah tidak menerima pakai ijma' ulama. Buktinya, mereka menolak pelantikan Khalifah Abu Bakar, Umar dan Uthman. Malah mereka berpegang kepada pendapat-pendapat imam mereka, kerana ijma' pada mereka adalah salah, sedangkan pendapat imam adalah maksum. Perkara ini dinyatakan juga dalam kitab mereka. Seterusnya, mereka menolak nas. Golongan Syiah menolak qiyas, kerana bagi mereka beramal dengan qiyas akan merosakkan agama. Qiyas ni perbandingan untuk mendapatkan hukum. Seterusnya, mereka menziarahi kubur Sayyidina Hussein, ganjarannya syurga. Ini kepercayaan mereka. Menziarahi kubur Sayyidina Hussein, ganjarannya syurga. Syiah mendakwa bahawa orang yang menziarahi kubur Sayyidina Hussein akan dimasukkan ke syurga
Perkara ini dinyatakan dalam kitab mereka ni, Al-Irsyad oleh Syekh Al-Mufid, halaman 252. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh diriwayatkan daripada tak ada apa. Baik, seterusnya, mereka menyeksa tubuh badan sempena 10 Muharram. Mereka menyeksa tubuh badan sempena 10 Muharram. Golongan Syiah mengadakan upacara memukul dada dan menyeksa tubuh sempena 10 Muharram bagi menangisi kematian Saidina Husain. Seterusnya, mereka menghina isteri-isteri Nabi. Golongan Syiah juga menghina isteri-isteri Nabi. Perkara ini dinyatakan dalam kitab oleh Syekh Manzur Hussein, halaman 330. Dan dikatakan di sini banyak lagi penyelewengan-penyelewengan mereka ini. JAKIM telah menerbitkan sebuah buku bertajuk Penjelasan Terhadap Fahaman Syiah. Jadi kita tuan-tuan, mungkin kita tak tahu dalam sangat tentang mereka ni, tetapi jangan sampai kita tak ambil tahu langsung. Sebab apa? Sebab kerisauan kita adalah kita tak tahu kita sendiri kadang-kadang silap-silap bulan telah pun terlibat dalam situasi macam tu. Sedangkan nampaknya macam kita belajar benda betul. Ini kerinsingan-kerinsingan lah ni, kan? Baik. Tuan-tuan, dari segi penyebaran di Malaysia ni, tuan-tuan, mereka ni agak besar dan jumlahnya pun agak ramai. Baik. Seterusnya kita tengok dari segi penggunaan kalimah Allah. Okey, penggunaan kalimah Allah. Kan pernah jadi polemik dekat negara kita dulu, sebagaimana dituntut oleh golongan Kristian untuk menggunakan dalam penulisan mereka Tuhan itu disebut juga Allah, kan? Tuhan mereka yang mereka percaya tu, pada kita Allah itulah Allahnya, tetapi mereka nak menjadikan Allah itu sebagaimana yang mereka faham, bukan sebagai yang kita faham. Jadi saya nak bacakan di sini, agak panjang tapi saya nak bacakan fatwa saja. Saya bacakan fatwa Negeri Perak. Cukuplah, kan? Berikut adalah keputusan Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak yang telah bersidang pada kali ke-178 pada 17 Julai 2008. Okey. Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak bersetuju mewartakan sebagaimana berikut. Ini tentang isu kalimah Allah. Kan? Isu tentang kalimah Allah. Baik, yang pertama, penggunaan kalimah Allah hanya dikhususkan kepada umat Islam. Hanya dikhususkan kepada umat Islam. Yang kedua, mana-mana penganut selain daripada penganut agama Islam adalah dilarang daripada menggunakan kalimah Allah untuk sebarang tujuan atau maksud. Yang ketiga, orang-orang yang bukan beragama Islam adalah dilarang daripada menggunakan kalimah Allah dalam apa jua penerbitan, penyiaran dan penyebaran apa-apa pun buku, risalah, filem, video dan sebagainya. Jadi mungkin kita akan mengalami beberapa kepeningan dalam menangani isu ini. Cukuplah kita bersandar kepada fatwa ni, kelas. Sebab kita bukan orang yang bijak dari segi nak menentukan hukum ini. Mereka dalam proses nak mengeluarkan fatwa dan sebagainya, tuan, merujuk kepada pelbagai perkara, pelbagai isu, pelbagai rujukan dan sebagainya. Maka cukuplah kita merujuk kepada mereka saja. Kecuali apa? Kecuali kita pun sama level dengan ahli majlis fatwa. Itu tak pun. Ini bukan nak sinis tak. Kadang-kadang memang ada orang kan. Ada orang dia nampak biasa, tetapi dia mendalami ilmu, belajarnya tinggi, hafazannya hebat, mengetahui ilmu-ilmu yang ialah belajar dan sebagainya, rujukan-rujukan kitab dan sebagainya. Cuma dia tidak diketengahkan ke dalam masyarakat. Tu ya. Jadi kalau dia ada pendapat berbeza, tak apalah, sebab dia pun dah sama level dengan ahli majlis fatwa. Tapi tak bolehlah dia buat ikut suka je bagi tahu mata alam ni. Dia kenalah berbincang dengan mereka juga supaya apa, tidak timbul perkara-perkara yang memeningkan orang-orang awam macam kita ni kan.
Mau tak pening kita dengar. Yang ni pun alim, yang ni pun alim, tapi dia orang cakap macam-macam. Kan? Maka yang peningnya orang awam. Orang awam. Nanti dia orang salahkan. Itulah masalahnya. Orang awam tak nak belajar, bukan tak nak belajar. Tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan, betul, ada orang berumur dah dia 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun, tapi baca Qurannya agak tak berapa nak bagus. Okeylah, dia ada banyak sebab tuan-tuan. Ada banyak sebab yang kita tak boleh langsung, kita tak boleh lah, bukan nak menangkan mereka ni, tak. Tetapi kita kena tengok banyak aspek. Pertama, mungkin dia lahir daripada satu keluarga yang tidak memberatkan agama. Atau masa bila nak belajarnya dia, kan? Nanti dia akan nyanyi, bukan ku pinta lahir ke dunia. Tak jenuh. Jadi di saat kita jumpa macam itu, maka kalau kita tak dapat bantu, jangan kita kata dia. Pertama, mungkin dia lahir dalam keluarga macam tu. Okey, satu. Yang kedua, mungkin dia lahir dalam keluarga pula yang tak macam tu, tetapi yang berada dan sebagainya. Kesibukan juga menyebabkan dia tak sempat belajar agama. Benda-benda macam ni tuan-tuan, susah kita nak. Yang penting kalau kita jumpa nampak teruk no, jangan kita kata kenapa lah teruk lah kamu ni kan. Kita just bagi tahu pada diri kita apa yang kita boleh bantu dia. Cukup, kelas. Sungguh tuan-tuan, sungguh. Kadang-kadang kita memang selesa ataupun kita rasa macam takkan ada teruk sangat sampai tak tahu apa langsung. Tuan-tuan, saya pun dulu tuan-tuan, kadang-kadang menilai juga, judge juga, pergi rumah orang tua-tua, ataupun kadang-kadang kawan cerita, ustaz, kami pergi rumah orang tua-tua ustaz, ada makcik tu, anak dia ustaz, 5 orang, mantap-mantap semua, tapi hantar mak ke rumah orang tua. Apa punya anak ni? Pendapat tuan-tuan macam mana? Anak dia si A, ya Allah itu aku, si B, Masya Allah, si 5 ni mantap semua, mantap semua, tapi apa hal hantar mak ke rumah orang tua? Macam mana tuan-tuan? Tak guna punya anak, betul tak? Anak derhaka, betul tak? Hei, sabar, sabar tuan-tuan, sabar. Kadang-kadang kita menuai apa yang kita semai. Itu je. Kadang-kadang kita menuai apa yang kita semai. Saya minta maaf lah kadang-kadang tu ya. Ialah kita dewasa dengan kadang-kadang pengalaman lama tuan-tuan. Kita dewasa kadang-kadang dengan pengalaman lama. Apabila kadang-kadang kita jumpa orang tuan, yang dia orang bercerita tentang masalah dia orang, kita kata Masya Allah, ada orang macam ni. Contoh. Ada orang cerita tentang bagaimana, macam manalah nasib dia daripada kecil sampai dia ketua ni, macam tak tahulah. Tapi kita tengok dia okey, dia dapat agama dan sebagainya. Ayah kahwin dengan mak, dapat anak ramai, tapi ayah tak berjaya jadi doktor klinik swasta, maka dia buka klinik sendiri. Dia cucuk sendiri, dia itu sendiri, tapi tak cucuk orang, dia cucuk diri dia sendiri. Maka tuan-tuan, ayah yang macam ini tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan, saya minta maaf, saya pun takut orang cakap apa sangat dia boleh buat untuk keluarga dia. Melainkan dia balik untuk namun Masya Allah, Masya Allah, keluarga terbiar tuan, keluarga terbiar. Namun di saat anak-anak tu boleh jadi orang, Masya Allah. Saya nak tanya tuan-tuan, dia tinggalkan budak-budak, dia tak buat apa-apa dan sebagainya. Satu ketika dia kembali, macam ayah dah tua, sila ayah dulu yang minta maaf. Betul lah, dia boleh minta maaf, dia boleh minta maaf. Tapi kita masih ingat kita terpaksa makan telur masin bahagi 4 kan? Kita terpaksa makan nasi celup dengan minyak goreng ikan masin. Bukan ikan masin tu, hari ni makan ikan masinnya kan, esok lu makan ikan masinnya, lusa tu makan minyak tu je kan. Oh Masya Allah tuan-tuan, kita hukum memang senang, tapi pengalaman itu mendatang kan. Oh kadang-kadang orang Masya Allah, saya barangkali saya pernah sebut, saya minta maaf kalau saya ulang benda ni. Apabila saya kagum dengan seseorang, saya kagum betul dengan dia ni, saya tengok Masya Allah hebat. Jadi saya cari idea apa nak cakap dengan dia ni kan, tapi tak jumpa idea. Sehinggalah satu hari orang jumpa saya,
Orang tanya tentang satu masalah. Cantik. Masalah tu okey lah. Jadi saya berfikir, saya nak sembang masalah ni dengan orang tadi tu, yang saya memang kagum ni. Dia ni perempuan kan. Dia ni perempuan kan. Saya suka tengok cara dia handle banyak benda kan. Kebetulan lepas saya terfikir macam tu, saya nak tanya lah dengan dia ni, masalah ni kan. Kebetulan dia lalu tepi saya, terus saya panggil dia. Saya panggil dia. Boleh sembang ke tak? Kira dia kata dia ada lapang, semua boleh sembang. Saya nak tanya, ada orang tanya saya masalah A, sekian. Boleh bantu tak saya macam mana nak selesaikan masalah ni? Boleh saya cerita kat dia? Apa dia jawab? Iyalah ustaz kan, kadang-kadang manusia ni ustaz penuh dengan masalah. Kesian dengan dia orang ustaz. Ustaz tahu ustaz, saya kan, dia cerita pasal dia pula. Saya rasa masalah tadi tu yang orang cerita tu tuan-tuan, berat lah. Tapi bila dia cerita masalah dia, yang dia ni saya tengok tak pernah masam muka pun. Tak pernah. Senyum je. Seumpama orang yang tak pernah ada masalah. Tapi bila dia cerita masalah dia tu, masalah orang yang tanya tadi kecil sangat berbanding masalah dia ni. Yang dia ni berselerat macam apa ya? Macam apa? Tak tahu nak kata macam apa. Macam tali. Kalau tali tu dia dah berserabut kan. Dia macam tu tuan. Tarik di sini lekat. Tarik sini lekat. Tarik sini lekat. Bila saya dengar masalah dia ni, aduh, kan saya kata macam mana boleh hidup dalam masalah macam ni? Allah. Macam tuan-tuan kita pergi klinik lah tuan. Kita pergi hospital. Ziarah orang sakit tu lah. Kita naik satu tingkat. Ya Allah, teruknya, kesiannya. Ish. Kita naik satu lagi. Mau dah tu, lebih teruk daripada tu lagi. Kan? Teruknya macam mana dia orang hidup ni? Tuan-tuan, kita pergi wad-wad yang patah riuk ni kan. Kaki tergantung ke atas sini, sana, lepas tu. Aduh, Masya Allah. Kan? Dah rupa. Tak terbayang kan? Kita rasa teruk lah. Kita pergi tempat lain sekarang. Allahu Akbar kabira. Masya Allah. Ujung-ujungnya kita pula lebih sakit daripada dia. Sebab apa? Ni serabut ni. Tak ada tuan-tuan. Kita tak tahu yang mana paling teruk. Tak. Jadi bila kita jumpa dengan permasalahan-permasalahan macam itu tuan-tuan, janganlah kita judge. Cuma cukuplah kita bantu apa yang kita boleh bantu pula. Dia gitu. So begitulah apabila kita berhadapan dengan situasi macam ini tuan-tuan, di saat kita tak tahu, masa timbul isu kalimah Allah dulu, siapa kita nak jawab tuan-tuan? Sedangkan kita lain kalau kita memang ada pengetahuan tentang ilmu tersebut. Tetapi kalau kita sekadar mengeluarkan pandangan peribadi, persoalannya siapa kita? Itu sebab kita apa-apa pun sandarkan kepada pendapat-pendapat orang-orang yang lebih muktabar, yang lebih alim, yang lebih banyak tahu daripada kita, insya-Allah. Tak lain tak bukan tentulah jabatan mufti, jabatan agama, kan? Macam tu. Baik. Kemudian kita tengok seterusnya kristianisasi. Kristianisasi. Baik. Kristianisasi ni sebut pun dah tahulah, tentulah dia melibatkan penularan, boleh tak kita sebut macam tu, penularan Kristian di negara kita ni lah, negara kita ni kan. Elok kita ambil tahu sikit lah, insyaAllah. Baik, saya terus lompat kepada status. Angka sebenar umat Islam di Malaysia yang telah murtad sukar diperolehi dengan tepat. Begitu juga dengan statistik kes-kes pemurtadan yang berlaku saban hari. Menurut bancian pada tahun 2000, jumlah penganut agama Kristian pada tahun 1991 seramai 1.412 seribu. Kalau saya boleh sebut 1.4123 juta orang. Okey. Yang mana yang
juta orang, manakala pada tahun 2000 seramai 2,235 juta orang, menandakan pertambahan sebanyak 611,000 orang dalam masa tuan-tuan 9 tahun, 1991 sehingga tahun 2000. So 9 tahun. Pertambahan dia 611,000 orang. Oh, ini banyak kan? Kalau setakat 611 orang tu barangkali kita tak tersedak lagi. Tetapi 611,000 orang ni jumlahnya banyak. Iaitu peningkatan sebanyak 43.28%. Walaupun umat Islam di Malaysia merupakan kelompok majoriti dan melebihi 60%, namun bilangan itu termasuk juga mereka yang digolongkan sebagai pengikut ajaran sesat, juga mereka yang disebut sebagai murtad oleh Sahibus Samahah Tan Sri Datuk Seri Dr. Haji Harusani, Mufti Perak, yang pernah menyebut pada tahun 2006 golongan mereka yang telah murtad seramai 250,000 orang. Bekas Presiden Parti Islam Malaysia PAS, Ustaz Haji Yusof Rawa, dilaporkan pada tahun 1987 menyatakan bahawa terdapat 66,000 orang Melayu telah meninggalkan agama Islam. Kemudian termasuk juga golongan sesat ajaran Syiah yang mengaku mempunyai ahli seramai 200 hingga 300,000 orang pengikut. Bilangan ini ditambah lagi dengan mereka yang mengikuti pelbagai ajaran sesat yang masih aktif, termasuklah macam-macam nama di sini disebut. Itu belum lagi kita tengok kepada LGBT, kan? LGBT hari ni yang ke LGBT pun dah pakai tudung, tak jam, kan? Dia kata dia perempuan. Tuan-tuan ya, kita pun rasa memang marah pun ada, tapi sebelum kita marah lebih baik kita simpati dulu. Sebab tuan-tuan, dia simple macam ni ya. Apabila kita lapar, kita pergi bazar Ramadan. Tapi sebenarnya bila tengah cakap macam ni, tuan-tuan tak rasa apa. Tapi kalau petang dia cakap baru seronok, tengah lapar, kan? Kita berandaian masih kita kenyang. Teman kalau pergi bazar Ramadan, teman tak rasa apa. Teman tak rasa apa katanya. Apa pun tak rasa. Cakap lepas tarawih. Cuba cakap lepas asar tadi. Cakap lepas asar, kan? Belum tentu. Nengok puteri berendam tu. Oh, Masya Allah. Nengok Seri Muka tu ngamik-ngamik je. Mari sini. Mari. Kan? Jangan main tuan-tuan. Dan kita semua mengalami. Tuan-tuan, orang yang terlibat dengan LGBT ni, saya ambil satu golongan. Kita kata pondan. Kita kesian tuan-tuan. Kena simpati dan kena doakan mereka tuan. Bukan senang tuan-tuan lawan nafsu ni. Bukan senang. Naluri badan mereka lelaki sejati, tapi jiwa mereka jiwa wanita. Bukan senang. Tadilah kita lapar pergi bazar Ramadan, duit ada pula. Masya Allah. Kalau Nurin tu saya tak percaya langsung, kan? Habis dia beli je. Mujur tak dibelinya. Awak ni jual tak? Dengan awak sekali dia beli. Contohnya begitulah. Tuan-tuan, apabila kita melihat situasi ni, Allah dia suka. Itu sebab sebelum mulut kita kata apalah dia orang ni, lebih baiklah kita doakan mereka. Cukuplah. Sehingga kita berkawan dengan dia orang baru kita tahu perasaan dia. Ada orang dia berkahwin dengan geng-geng, ialah dia naluri wanita kuat. Dia kahwin dengan wanita, isteri dia pun tak tahan. Bila ditanyakan kenapa minta berpisah dan sebagainya, tapi baik. Kenapa minta pisah? Tak boleh Ustaz katanya. Kenapa? Dia lebih perempuan daripada perempuan. Bayangkan. Suami dia lebih perempuan daripada perempuan, kan? Basuh pinggan. Apa basuh pinggan macam ni, kan? Mau tak kena saja. Lipat kain sekarang. Macam ni je lipat kain. Dia lebih perempuan daripada perempuan. Tak jenuh? Oh, tak jenuh tuan. Kan? Macam kita stres dengan mak kita dululah. Kita lipat kain, salah itu salah. Tapi tak apa mak.
Kan? Tapi ini tak boleh. Oh, kesian tuan-tuan. Kita doa lah rekohnya. Baik. Tengok tuan-tuan tadi dia punya status jumlah dia, masya-Allah. Dia amat membimbangkan. Kristian itu berkembang dengan begitu terancang. Dengan begitu terancang. Kalau 9 tahun 611,000 orang, bukan jumlah yang sikit tuan. Bukan jumlah sikit. Terbaru ni buku ni ditulis pada beberapa tahun sebelum ni lah kan. Ini ketak kerja. Terbaru kita perlu juga masukkan mereka yang berfahaman dan beriktikad liberal serta plural. Iktikad apa benda pula dah ni? Yang tu esoklah kan. Mereka ini juga telah difatwakan sebagai sesat. Bukan senang tuan fahaman-fahaman liberal, pluralisme agama ni tuan-tuan, fahaman-fahaman yang mesti kita ambil tahu dan kita kena sekat. Tetapi yalah tuan-tuan, dia bukan boleh main macam itu je kan. Sebab hari ni mereka menggunakan undang-undang dan sebagainya. Pengetahuan kita pula, kita banyak lagi ambil tahu benda lain, kadang-kadang tak sempat nak ambil tahu yang ini. Agak sukar untuk memberi anggaran angka sebenar mereka yang terlibat dengan ajaran-ajaran yang tak betul. Seterusnya termasuk juga dalam bilangan memajoritikan umat Islam di tanah Melayu ialah mereka yang tergolong dalam kumpulan penagih dadah dan pengidap HIV yang rata-ratanya orang Melayu beragama Islam. Ya. Itu sebab antara tempat yang paling sedih kita pergi mana? Puspen. Kan? Allah sedihnya kan. Kita pun takut juga tuan. Okey. Kita tanya pada orang yang buat kajian tentang LGBT ni. Dia orang laporkan bahawa dulu kalau penyakit AIDS punca utamanya penagih dadah dulu. Tetapi sekarang AIDS bukan lagi disebabkan oleh macam mana? Majoriti pesakit AIDS bukan lagi disebabkan oleh penagihan dadah, tetapi oleh lesbian, gay ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Stres tuan. Kalau benda ni kita boleh duduk fikir. Itu sebab saya bukan tak ada sembang bab Ramadan, tetapi ruang yang ada ni kadang-kadang kita kena ambil tahu benda ni supaya kita ada fikir tentang maslahah umat kita. Okey, sikit lagi lah. Jika semua angka ini Okey, sebelum tu saya nak sebut sikit ni laporan Agensi Anti Dadah Kebangsaan tahun 2012 menyebut seramai 42,526 penagih baru dikesan sepanjang 5 tahun daripada tahun 2008 sampai 2012. 42,000 tuan-tuan dalam 5 tahun. Allah Akbar. Jumlah terkumpul HIV pula semenjak ianya dikesan pada tahun 1986 sehingga 2011. 86, 96, 2011 lebih 15 tahun lebih kurang, ialah sebanyak 91,362. Jumlah ni banyak tuan. Yalah tak kan. Yang penting jangan kena keluarga kita sudah. Jangan. Kan? Kita kena ambil tahu juga. Jika semua angka ini diambil kira, umat Islam yang dikatakan majoriti di tanah tumpah darah kita ini sukar untuk ditegaskan bilangan sebenarnya. Sebab apa? Bilangan-bilangan itu dah bercampur. Kan? Walaupun kita majoriti, tetapi bilangan majoriti itu bercampur dengan yang menagih dadah, campur dengan AIDS, campur dengan ajaran sesat, campur lagi dengan apa-apa entah ni kan. Jadi masya-Allah tuan-tuan. Maka menunjukkan kepada kita bahawa kita perlu sedar kepada perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah ini. Perkara yang boleh merosakkan akidah ini. So kalaulah akidah kita pun punah, ibadat kita pun hari ini orang ni kata macam ini, orang ni kata macam ini, orang ni kata macam ini, memang kita pening tuan-tuan. Kemudian ekonomi kita pun tak bagus, maka menjadikan Islam berada dalam satu situasi yang amat meruncingkan. Maka tuan-tuan rahmati Allah SWT sekalian, mudah-mudahan dengan Ramadan yang ada ini, ambillah masa sikit untuk berfikir tentang umat.
Fikir tentang umat. Tak cukup Abid Liu je fikir tentang umat. Kita pun kena fikir tentang orang lain. InsyaAllah, seandainya saya, tuan-tuan, kita ada fikir untuk orang lain, InsyaAllah, petanda kepada ketamadunan kita akan kembali baik. Tetapi kalau kita habis pemikiran kita setakat dalam lingkungan keluarga kita je, maka takkan ke manalah bangsa kita ni tidak. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qawwi imanana wa wahid sufufana wa jama' qulubana ala mahabbatik. Irhamna ya Allah, irhamna ya Rahman, irhamna ya Rahim. Sahil umurana wa wasi' arzaqana birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.